Perebutan kerusi sebagai Perdana Menteri sedang dirancang seiring dengan isu penularan pandemik COVID-19 sedang giat diusahakan. Malaysia menjadi salah sebuah negara yang terkesan akibat wabak yang mengancam nyawa manusia ini. Dalam kesibukan Perdana Menteri Malaysia yang semakin disayangi rakyat ini dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19, ada pihak yang turut mahu rasa kesibukan dengan memasang strategi untuk mengambil alih kerusi Perdana Menteri. Pentadbiran Kerajaan Pintu Belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah mencecah ke 100 hari. Kepimpinannya juga dilihat berjaya kerana mampu membeli jiwa rakyat sehingga beliau disayangi ramai. Kini, beliau dikatakan sedang berdepan dengan tekanan apabila parti pembangkang daripada partinya yang terdahulu iaitu Parti Pakatan Harapan giat mengatur strategi untuk merampas kuasa. Terbaharu, Parti Pakatan Harapan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa beliau telah memperoleh lebih 100 sokongan dari kalangan ahli parlimen iaitu hampir mencapai jumlah untuk memperolehi majoriti mudah yang akan membolehkan pembangkang membentuk kembali kerajaan sekaligus menumbangkan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Spekulasi perampasan kuasa semakin kuat diperdebatkan apabila perjumpaan yang membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama parti komponennya iaitu Parti Tindakan Dekromatik DAP, Parti Warisan Sabah Warisan, Parti Amanah Negara Amanah dan serpihan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bersama bekas Perdana Menteri terhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad diadakan pada 12 Jun 2020. Difahamkan, perjumpaan itu terkandung dengan niat untuk mencari calon bagi penamaan sebagai Perdana Menteri akan datang pada yang ingin kembali berkuasa. Dikatakan calon tersebut hanya berkait bagi dua pemimpin berkuasa dalam politik yang kuat iaitu Datuk Seri Anwar ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad. Percaturan dua pemimpin berkuasa dalam politik ini bakal menentukan sama ada Pakatan Harapan mampu merampas kuasa kembali ataupun tidak. Ini kerana kedua-dua calon ini dilihat mempunyai kekuatan sendiri untuk mendapat sokongan ahli parlimen bagi menubuhkan kerajaan. Namun, spekulasi tentang kelayakan terus menjadi perdebatan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih layak untuk memimpin kerana beliau yang paling mendapat sokongan Pakatan Harapan. Manakala Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat sebagai calon bukan pilihan kerana beliau orang lama yang sudah 2 kali menjadi Perdana Menteri Malaysia ditambah dengan tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan secara mengejut pada Februari lalu. Saya telah menyerah surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 kepada Kebawahuduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pakatan Harapan juga dikatakan mahu memberi tekanan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia seperti yang pernah dijanjikannya sebelum ini. Macam-macam orang ada pendapat masing-masing. Yang itu dia punya pendapat lah. Saya akan jawab. Bagaimana reaksi orang ke dalam dalam Dewan tu macam mana? Ramai yang memberi sokongan dengan usul-usul tu bila dia orang berdiri. Itu ada pendapat mereka. Tapi janji kena pegang kepada janji. Ia juga dikatakan akan memberi peluang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mengotakan janjinya sekaligus melenyapkan dakwaan kononnya tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bekerjasama dengan UMNO dan PAS bagi menumbuhkan Kerajaan Perikatan Nasional adalah atas restu Perdana Menteri ke-7 itu. Sementara itu, meskipun negara sedang bergelut dengan pemulihan ekonomi, Tan Sri Muhyiddin Yassin masih peka dengan ancaman yang dihadapinya. Beliau tidak berdiam diri dan dilihat sedang mengatur langkah untuk memperkukuhkan kedudukannya dan Kerajaan Perikatan Nasional yang sedang dipimpinnya. Hari ini saya akan mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia yang akan memberikan faedah manfaat kepada anda semua. Daripada jumlah ini hampir 128 bilion disalurkan untuk melindungi kebajikan rakyat, 100 bilion ringgit untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan 2 bilion ringgit untuk memperkukuh ekonomi negara Malaysia. Dakwaan itu dikaitkan kerana pengumuman yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof pada 12 Jun lalu bahawa persidangan Dewan Rakyat yang sepatutnya bermula 6 Ogos ini ditunda ke satu tarikh yang akan ditentukan kelak. Hal ini telah dilihat sebagai langkah Tan Sri Muhyiddin Yassin sememangnya sedang merancang sesuatu. Persidangan yang sepatutnya membentangkan Pelan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12
didakwa ditangguhkan dengan alasan untuk memberi ruang kepada kerajaan membuat kajian terperinci bagi memulihkan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat COVID-19. Bagaimanapun, ramai yang melihat ia hanya alasan untuk melengahkan persidangan. Adakah benar seperti dakwaan yang tersebar bahawa penangguhan itu sebenarnya satu strategi Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengukuhkan kedudukannya dengan memastikan beliau terus mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen untuk terus menerajui negara dan seterusnya mengetepikan sebarang kemungkinan menghadapi usul undi tidak percaya terhadapnya. Beliau juga dikatakan sedang menimbang kemungkinan untuk mendapatkan mandat baru bagi Perikatan Nasional dengan mengadakan pilihan raya umum secara mengejut menjelang akhir tahun ini. Langkah ini dikabarkan kerana beliau bimbang jika beliau gagal mendapat keyakinan penuh majoriti ahli parlimen. Sementara itu, ada juga laporan yang menyebut tentang anggota Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Bersatu iaitu Muhammad Faiz Naaman telah mengesahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sememangnya menyatakan hasrat untuk mengadakan pilihan raya mengejut itu dalam satu mesyuarat parti berkenaan pada 4 Jun lalu. Diimbas kembali kemelut pergolakan kuasa di antara Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Sri Anwar Ibrahim bermula Februari lalu apabila Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu meletak jawatan selepas mendakwa kehilangan majoriti berikutan tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Muhammad Azmin Ali mengadakan kerjasama dengan UMNO dan PAS secara rahsia. Wallahi wabillahi watallahi, saya Muhyiddin bin Muhammad Yassin dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menaikkan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ketika itu merupakan Presiden Bersatu dan Datuk Sri Muhammad Azmin Ali yang ketika itu merupakan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat bersama beberapa lagi pemimpin Pakatan Harapan bertindak bekerjasama dengan UMNO PAS bagi membentuk Perikatan Nasional. Permainan dalam politik terus berlarutan apabila tidak lama selepas itu Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kembali mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Namun Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional sudah lebih dahulu membentuk kerajaan bagi menumbangkan Pakatan Harapan dengan sokongan UMNO PAS serta beberapa parti komponen Barisan Nasional BN. Kehilangan kuasa itu kemudiannya mencetuskan keadaan di mana Pakatan Harapan melobi untuk mengembalikan kuasa dengan mencalonkan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, khususnya selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan hasratnya membentuk kerajaan perpaduan. Selain kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini mentadbir dengan majoriti tipis, perkembangan politik semasa jadi tambah menarik kerana ia sekali lagi dilihat membuka laluan untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim menduduki kerusi Perdana Menteri seperti yang sudah lama diimpikan. Impian Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia tidak pernah terpadam meskipun berdepan dengan pelbagai ujian. Sejak dari menjadi timbalan Perdana Menteri ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad kemudian dipecat pada tahun 1998 atas pergolakan yang berlaku sehingga menghukum beliau ke penjara. Sehingga kini beliau disifatkan sebagai sudah sering kecundang walaupun selepas beberapa kali hanya selangkah sahaja lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana impiannya belum tercapai, Datuk Sri Anwar Ibrahim mengambil kesempatan dalam ketidaktentuan kedudukan Perikatan Nasional dan krisis COVID-19 yang melanda negara sebagai satu peluang terbaik dan terakhir untuk beliau berjuang merebut jawatan yang diimpikan itu. Seperti sudah berada di perjuangan akhir, kegoyahan Perikatan Nasional ketika ini dilihat mampu memberi kemenangan kerana kesepakatan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam meraih kuasa yang akan menjadi penentu peluang untuk mendapat sokongan majoriti dan seterusnya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Pakatan Harapan dikatakan sedang menilai sentimen dan sokongan ahli parlimen serta mungkin juga rakyat terhadap siapa yang mereka rasakan layak untuk memimpin, sama ada mahu Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mentadbir negara untuk kali ketiga atau memberi peluang kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim selepas lebih 20 tahun mencuba. Jawapannya akan diketahui tidak lama lagi.